Masih okey tak? Okey ke tak okey? Berani terjun tak? Berani buat keputusan tak? Saya pergi nak terjun tu datang tu 3 bas. Yang terjun 30 orang. Mana pergi lagi 1,5 bas? Sama juga dekat sini, betul tak? Yang datang sini 1,000 berapa orang? 1,600 orang. Siapa yang nak buat bisnes Amway ni? Angkat tangan. Angkat tangan. So bagus, kat sini 100% nak buat, betul tak? Okay, bagus. Alright. Okay. Kat sini tak keluar. Okay. Saya ulang balik Okay. Sesi saya ni dia tadi cerita pasal kesihatan badan, betul tak? Kali ni saya nak cerita pasal kesihatan poket. Okey, minat kan? Tujuan datang sini memang tu, betul tak? Betul tak betul? Okey. 1. Bila orang cerita pasal perniagaan, kan apa yang muncul di fikiran kita? Apa yang muncul? Skim cepat kaya ke ni? Betul tak? Bila orang cerita pasal peluang apa? Skim cepat kaya ke ni? Betul tak? Nombor 2 apa? MLM ke ni? Nombor 3 apa? Jual insurans ke ni? Kan? Nombor 4 apa? Kena beli apa pula ni? Kan? Nombor terusnya apa? Apa aku nak kena bayar duit ni? Betul tak? Kan? Itu yang ada di fikiran kita, betul tak? Last kali apa? Macam mana aku nak halau dia ni, betul tak? Kan? Anak macam tu ke? Tak? Tak ke? Kalau ya, saya kena turun lah jawabnya. Okey. Sepatutnya apa dia? Apa yang sepatutnya anda fikir apabila orang tunjuk peluang? Kan? Betul tak? Apakah potensi bisnes ni? Betul tak? Itu yang kita kena fikir, betul tak? Kan? Apa lagi? Ni short term ke long term ni? Kan? Betul? Apa lagi? Kan? Macam mana cara nak berjaya? Betul tak? Kan? Macam mana lagi? Macam mana masa depannya? Kan? Betul tak? Apa lagi? Macam mana pelan pendapatannya? Betul tak? Apa lagi? Macam mana nak mula? Kan? Betul tak? So ada 2 orang dekat sini. Satu, bila kita cerita pasal peluang, dia akan kata apa? Dia mula nak berfikiran negatif. Kan? Lagi satu orang, bila kita cerita pasal peluang, dia akan cerita dia bermulanya fikiran positifnya. Macam mana nak buat? Macam mana nak berjaya? Okay? Okay? Boleh Alright. Peluang bisnes Amway. Peluang bisnes Amway dan potensinya. Saya ada masa 35 minit untuk cerita. Harapnya saya dapat fahamkan anda semua. Boleh So kalau boleh dengar elok-elok. Ada yang mengantuk tak? Kalau tak ada, kalau mengantuk, saya nak ajar macam mana nak hilang mengantuk. Okey. Saya nak cerita pasal konsep bisnes konvensional. Macam mana konsep bisnes konvensional? Macam ni. Kan? Nampak bisnes akan mula daripada macam ni lah. Kilang akan buat produk. Kan? Kilang akan lantik ejen akan lantik warehouse akan lantik kedai. Kan? Kedai akan jual kat kita. So, yang ni lah rupanya bisnes konvensional. Macam ni lah rupanya bisnes konvensional. Kilang dia sebenarnya kilang dengan pelanggan saja. Tapi ada orang tengah tu. Nampak kilang biasanya ambil dalam 40% lah. Orang tengah ambil 20%. Macam nelayan lah. Nelayan nak hantar kita punya ikan kan. Orang tengah yang buat duit. Kan? Nampak yang nelayan tu tak berapa nak kaya. Kan? Tapi yang kilang ni, kilang dia ambil banyak, dia pandai. Kan?
So dia lantik ejen, dia lantik sebagainya, hinggalah kepada kita. Nampak ejen, kilang dan sebagainya, dia dapat duit, kan? Yang keluar duit siapa dia? Keluar duit 100% ialah kita. Nampak Kita, kan? Okey. Apa jadi? Kita nak duit, kita kena kerja dekat kilang. Betul tak? Kan? Betul. Kerja dekat kilang. Kita kena kerja dekat agensi tadi, kan? Kita kena kerja dekat warehouse, kita kerja dekat kedai. Kan? Duit tadi kita beli balik dekat dia orang. Nampak? So ini adalah pusingan bisnes konvensional. Nampak? Yang menyebabkan kita dapat gaji. Ya, dapat gaji kan? Kan? Inilah prosesnya. Gaji kita tadi, kita beli balik barang dia. Nampak? Nampak? Beli balik barang dia, dia naikkan harga, kita beli balik. Macam tu lah pusing dia, tak habis-habis. Okay, inilah rupanya bisnes konvensional. Okay? Sekarang ni, ada bisnes alaf baru pula. Kenapa ada bisnes alaf baru? Sebenarnya kilang dengan pelanggan saja kan? Kilang dengan pelanggan saja. Bila ada alaf baru ni macam mana pula? Bila ada satu minyak, kaya-kaya. Macam tu lah founders product kan? Timbullah apa dia, stokis, timbullah dropship dan sebagainya. Ada macam-macam timbul. Okey. Yang ni timbul ni sebab apa? Sebab kilang tadi nak buat banyak duit dan kurang kerja. Kan? Dia nak buat banyak duit dan kurang kerja, dan tu sebablah dia lantik orang-orang ni, sebab infrastruktur ICT tu dah besar, dah bagus. Kan? Kegunaannya, fungsi dia, features dia sudah sangat hebat. Itu menyebabkan timbul benda-benda ni, kan? Dan kilang akan nak buat duit lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Dan dia nak pergi pada pelanggan-pelanggan yang lagi ramai dan sebagainya. So inilah rupanya. Kan? Okey? Apa lagi? Sebenarnya pelanggan pun sekarang ni dah direct, kalau boleh nak pergi ke kilang, betul tak? Kan? Kalau boleh nak pergi dekat, nak beli dekat kilang, harga kilang. Maka timbullah sistem-sistem ni. Apa dia sistem ni? Sistem, business system. Business system ni ada macam-macam lah. Kalau kita tengok, apa dia? Ada Grab lah, ada Foodpanda lah, ada macam-macam, ada 1001 macam business system. Dan dia menggunakan kita. Menggunakan kita dan infrastruktur ICT tadi untuk menghubungkan kita dengan kilang, menghubungkan kilang dengan kita. So inilah rupanya konsep bisnes alaf baru. Okey tak okey? Okey? Alright. Okey. Kita tengok Amway punya konsep. Ni konsep alaf baru tadi. Dekat mana Amway masuk? Kan? Amway ni dia gantikan kilang. Dia gantikan yang lain-lain tadi tu, semua. Dia gantikan kilang, dia gantikan product founders, dia gantikan stokis dan sebagainya, sistem dan sebagainya, semua dia gantikan. Kan? Dia lantik kita sebagai rakan kongsi. Faham Dia lantik kita sebagai rakan kongsi. Amway akan ambil lebih kurang 64%, kita akan dapat 36%. That's why kita jadi ABO, rakan kongsi Amway, bukan ejen. Kan? Bukan ejen, bukan salesman, bukan. Kalau kita jadi ejen, kita tak boleh jual, habislah kita punya agensi, betul tak? Kalau kita jadi salesman, lagilah tak boleh jual, betul tak? Kan? So kita jadi rakan kongsi Amway. Faham Kita bukan ejen, kita bukan segala-galanya, kita hanya adalah rakan kongsi Amway. Yang mana Amway ambil majority, kita ambil minority yang besar. Okey? Okey. Tugas kita sebagai rakan kongsi apa dia? Pelanggan-pelanggan tadi kita jadikan dia loyal customer. Loyal customer. Dia dah gosok gigi, dia akan terus gosok gigi. Dia dah makan vitamin C, dia akan terus makan vitamin C. Dia dah pakai sabun basuh pinggan, dia akan terus pakai sabun basuh pinggan. So ini konsep dia. Faham Boleh faham tak boleh faham? Dah habis dah slide ni. Dah setengah jam lagi. Okay. Alright. Yang penting kita faham. Kita rakan kongsi. Siapa rakan kongsi? Angkat tangan rakan kongsi. Alright. Ramai. Okay. Daripada loyal customer, kita akan jadikan dia
brand lover, orang yang sayang kepada produk. Kan, betul tak? Siapa pakai Adidas ni angkat tangan? Tak ada. Oh, dah tak main Adidas. Apa brand kan? Ha? Zaman saya dulu Adidas. Ha? Dah tak ada brand ke? Aduh. Oh, pakai brand MW ya? Lupa kalau pula. Okey. Dulu kita pakai ubat gigi apa? Colgate. Saya bagi contoh, bukan salahkan Colgate. Saya tak salahkan you all. Okey. Ubat gigi Colgate. Dia ajar kita pakai ubat gigi. Sampai sekarang kita pakai ubat gigi Colgate. Betul tak? Itu nama dia brand lover. Cinta kepada produk. Nampak? Macam mana jadi cinta pada produk? Pakai. Pakailah. Pakai dengan ilmu. Faham? Bila kita pakai dengan ilmu, kita akan cinta pada produk. Betul tak? Dan seterusnya lah. So inilah gambarannya Business MW. Business MW yang mana anda menjadi rakan kongsi kepada MW. Tugas rakan kongsi ialah apa? Membina loyal customer dengan brand lover. Okay? Transaction, urus niaga, perniagaan dalam kepada pembelian urus niaga dengan customer, loyal customer dan juga brand lover tadi dibahagi 64% dan 36%. 36% tu dalam bentuk bonus. Bonus 1, bonus 2, bonus ada 14 jenis bonus. Banyak tak banyak? Banyak. Okey. Tapi dalam banyak-banyak ni pun kita masih tak buat bisnes. Betul tak? Kenapa kita tak buat? Tak faham. Kenapa tak belajar dengan upline? Kan? So sebenarnya otak kita telah dikelirukan oleh apa? Macam-macam lah. Macam-macam hantu. Kan? Sebab kita selalu sangat tengok drama minggu ini. Kan, betul tak? Drama banyak sangat. So mitos lah. Mitos. Apa dia? Kita buat orang atas yang kaya. Betul tak? Tu sebab bila kita sebut MW, dia dah cabut lagi dah. Sebab apa? Mitos ni penuh dalam kepala dia. Kan, nampak Dan kita pun macam tu juga. Kita pun aku nak sponsor dia ni supaya orang ni nanti buat aku dapat. Betul tak? Tapi kita tak nak pula buat untuk orang atas kita dapat. Betul tak? Kita jangan ada mitos tu. Kita buat orang atas yang kaya. Yang ni yang payah. Okay, macam mana tu? Yang ini saya suka tunjuk cerita saya lah. Kan? Ni saya. Sekarang ni saya dan partner saya lah. Okay? Ni upline saya. Atas pada saya, upline saya lah. Yang ni ada banyak lagi. Kata kan? Yang ni jumpalah saya punya diamond upline. Okay? Dan yang atas sekali, bagi orang lama mungkin tahu, Emerald Allah Yarhamah Azian Irdawati, pelakon drama dulu kan. Tu yang atas ni satu lain lah ni. Saya nombor 4 tu sehingga nombor 1 tu ada 14 keturunan. Jauh tak jauh? Jauh kan. Kalau saya ada mitos tu, kalau anda ada mitos tu, anda akan buat tak MW? Tak buat. Kan sebab orang atas buat, kita buat orang atas kaya. Kita tengok apa hasilnya. Bila saya capai EDC, bila sampai EDC ni biasanya dalam lebih 1 juta lah setahun. Kan? Betul tak? Kalau macam mana? Betul kan? Okey. Yang nombor 3 tu saya punya upline. Dia Founders Platinum. Founders Platinum dapat banyak tu lah walaupun di atas saya. Nampak kalau kita tengok yang nombor 2 tu sama pangkat. So sama lah, lebih kurang lah. Yang nombor 1 tu paling atas punya upline yang 14 ke nenek moyang lagi. Dia sebab dia emerald, dia dapat lebih kurang tu lah 300,000. Nampak tak beza dia? Nampak tak? So tujuan saya cerita ni bukan apa, nak hilangkan mitos kita, nak hilangkan sakit otak tu. Nampak Kenapa kau tak nak buat MW? Sebab ada penyakit dalam otak. Penyakit otak ubat dia macam mana?
Makan salmon omega. Kan. Tapi nak betulkan otak tu, sengit tak sengit, nak kena tahu benda ni. Faham Alright. Okay. Lagi satu apa? Saya sibuk. Saya sibuk. Saya cukup sibuk 8 pagi kerja, balik 5 petang. Nampak 6 pagi dah pergi, 6 petang baru balik. Nampak saya sibuk. Ini pun adalah penyakit. Okey. Saya banyak kerja, banyak urusan, tak ada masa. Ini sebenarnya penyakit. Ni penyakit So kalau kita tengok, dalam Malaysia ni orang ni pangkat dia paling besar. Betul tak? Pangkat dia paling besar. Kalau kita cerita di pangkat, dia lah paling besar. Kan? Tapi dia boleh duduk kedai mamak dan mengetih. Maksud dia apa? Ada masa. Nampak tak? Kenapa dia ada masa? Kita tak ada masa? Nampak sebab dia atur masa dia. Dia atur masa dia. Nampak Okey? Orang pangkat paling besar pun ada masa. Takkan kita kurang besar, masa tak ada. Nampak lagi banyak masa sepatutnya. Okey, atur. Okey. Lagi satu apa? Barang mahal. Saya ni sedang berjimat. Kan sekarang barang mahal, berjimat. Nampak ni pun ada kekeliruan dalam. Lagi satu apa? Yang ni paling best ni. Bisnes Yahudi. Aku ni memang tak suka Yahudi. Tak tahu kenapa tak suka. Kan? Tak Islamik. Tu lagi satu. Kan? Tapi dalam poket dia tu ada duit. Kan? Duit tu ada. Siapa yang cetak tu? Dilaru. Dilaru tu Yahudi lah tu. Kan? Bergebut-gebut siang malam cari duit. Betul tak? So itulah beza dia. Sekarang ni kita betulkan. Kalau kita tengok, Amway ni adalah syarikat yang disahkan patuh syariah. Itu ilmu. Tahu tak? Sahkan patuh syariah. Apa lagi kita nak? Kan? Kalau kita tengok, nak bukti. Kita tengok dalam surat khabar, dia ada tulis kat situ dalam stok punya pasaran sahamnya tu kan. Amway Malaysia holding berhad tu di bawah kaunter patuh syariah. Siapa yang luluskan patuh syariah ni? Adalah dia punya pakar-pakar agama, dia ada PhD banyak. Bukan seorang, ramai. Kan? Betul tak? Kan? So sangat penting kita faham orang ni. Faham benda ni. Baru kita ada percaya bisnes ni. Okey? So kalau kita tengok pemegang saham tu apa? Amanah Raya, KWSP, besar. Kan? Ini orang besar dalam perniagaan sebenarnya. Kan? Tanyalah orang korporat kita kat belakang tu. Kan? Tak nak tabung haji berpartner dengan dia. Sebab company dia masih kecil. Kan? Nampak Okey? Okey. Lagi satu apa? Tak standard lah bisnes Amway. Kan? Macam lah bisnes kita standard kan? Tak ada orang berjaya. Kita apa? Bila bisnes Amway kita ingat, lekeh lah jual sabun bila nak kait. Saya pun dulu macam tu. Kan? Alah jual ubat gigi. Kalau jual untung 20 sen. Bila nak berkaya? Betul tak? Bukan macam tu. Okey? Tak standard. Okay. Kita tengok. Ni bukti-bukti. Yang ni apa? Pak Lah ni postman. Kan malam tadi ada speaker tu. Ni lah mentor dia. Berapa income dia tu? Sikit ke banyak? Kan sikit banyak kan. Kalau dia cakap dia pun pencen postman. Pencen postman dia tu beli tayar kereta pun tak boleh. Tayar kereta dia tak boleh. Kan dia pakai Jaguar kan. Tayar kereta Jaguar sebiji mahal tau. Kan? Nampak? Tak mampu dia. Nampak? So ini kita nak faham. Kan? Apa lagi? Ni student. Aku ni student baru grad kan, hingus meleleh lagi, tak boleh buat duit. Boleh dia budak ni. Kan? Nampak? Boleh dia buat banyak duit dia setahun. Kan? Apa lagi? Yang ni jawatan dia mendiang. Kan boleh buat duit banyak. Kan kita tak mendiang, belum mendiang lagi dah tak ada duit. Betul tak? Betul tak? Kan ini mendiang banyak duit, kita belum mendiang lagi tak berduit. Betul tak? Betul tak? Yang ni kita kena faham ni. Sebab apa ada kekeliruan dekat sini. Ya kan? Okey? Yang ni apa? Ini ada kat belakang tu. Datuk Zul, ada 14 syarikat dia. Kan? Begitu bukan? Malam dia cerita dia jual skrin 1 juta. 1 tahun dia jual 100 skrin. Berapa duit dia? Nampak?
Saya tak cakap lah. Nak tanya tahu duit dia banyak mana, tanya sini. Kan? So kenapa dia buat Amway? Kan? Tu kita nak kena tahulah kenapa. Mesti ada sebab, kan? So apa lagi? Yang ni jual durian. Boleh buat duit. Paling banyak duit dia. Kan? Lagi apa? Ni upline saya. Turi rumah dengan boleh je. Nampak Okey, ni siapa? Ni pakar ekonomi. Dia pun buat Amway. Kan? Kita yang tak pakar ekonomi kata, tak boleh lah, ekonomi tak bagus sebagainya. Macam-macam analisis kita bagi. Kan? Dan kita tiba-tiba kita jadi financial analysis. Financial analyst. Kita pandai buat due diligence, kan? Pakar ekonomi pun buat Amway. Kan? Nampak So ini kita kena faham. Apa lagi? Yang ni ada kat belakang tu. Kita tanya dia ni. Kan, pakar bedah jantung pun buat Amway. Tahu tak berapa harga nak bedah jantung? Nak potong wire tu 10,000 dulu. Sekarang aku tak tahu, tanya dia. Kan, satu hari dia 10 potong. Berapa duit dia tu? Kan? Banyak, kan? So kenapa dia buat Amway? Tu kita nak kena tahu. Okey? Faham 13 minit lagi tu. Okey, baru masuk potensi. So ini potensi bisnes Amway. Dengar elok-elok. Okey. Jangan kita pening. Okey. Yang ni halalan toiban. Saya tak nak cerita panjang ni. Okey, saya tak nak cerita panjang ni. Ada elektrik. Okey. Apa tu? Betul? So halal. Maksud dia apa? Bisnes ni potensi dia. Kalau kita nak buat bisnes, kita kena pastikan bisnes tu halal. Kalau bisnes tu tak halal, apa jadi? Kalau tak halal, haram lah. Betul lah tu. Kan? Bila kita buat bisnes itu kita tak pasti halalnya apa. Nanti bila kita tersedar, alamak, kita sedar diri lah, bukan tersedar. Sekarang ni kurang sedar diri, kan? Kita tersedar diri. Kita pun masa itulah nak bertaubat. Susah. Nak reverse kita punya bisnes tu, susah. Kan, nampak tak? That's why kita kena fikir sekarang. Ada kawan saya, dia ada bank. Kan, suruh dia berhenti bank. Tak nak dia. Macam mana nak reverse bank ni? Nampak tak? Kan, tak boleh. Kalau kita bisnes tiba-tiba buka kedai arak lah contoh, macam mana nak reverse tu? Susah, kan? Dah belanja, dah paning. So that's why sebelum kita mula-mulakan bisnes, apa yang saya buat, saya kaji benda ni. Kan, so potensi bisnes Amway ni lah bisnes yang halal. Kan, bila dah halal pula, kita nak kena tahu dia toiban ke tidak. Nampak So bisnes Amway ni adalah bisnes halal. Itu potensi dia. Potensi yang pertama. Dalam nak buat apa pun kita mesti tahu benda tu. Okey? Bisnes patuh syariah, produk disahkan halal. Nampak Okey? Kemudian apa? Nombor 2, potensi bisnes ni, anda banner siang malam ni yang duduk dekat sini susah payah ni, datang daripada jauh, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada utara dan sebagainya ni, sebab anda sedang membanner bisnes sendiri dan keluarga. Bukan bisnes upline. Okey? Bisnes, bukan bisnes downline. Bisnes sendiri dan keluarga. Nampak Anda partner dengan Amway sebab anda bisnes sendiri dan keluarga. Anda sedang membanner bisnes anda. Faham saya kerja Petronas 20 tahun. Kan, saya banner bisnes Petronas kan bisnes saya. Bisnes Petronas. Aku kerja kuat Petronas ni sebenarnya, satu stesen minyak pun dia tak bagi. Kan, siang malam aku kerja buat Twin Tower tu, satu stesen minyak pun dia tak bagi orang lain. Okay. Bila kita stop work, bila kita bekerja ni, income kita pun kat mana? Wire. Income kita pun stop. Bila kita stop work, income kita pun stop. Kan? Lagi satu apa? Aku kerja 20 tahun, anak aku beasiswa Petronas pun tak dapat. Saya kejam ke Petronas? Tiba-tiba Petronas kejam ya? Bukan. Kita yang kejam. Tak fikir sekarang. So kita kena fikir benda tu. Okey, baik. Ini paling best. Kan? Betapa kuat lembu ni bekerja, ladang tetap bukan lembu punya. Kan? So siapa yang bekerja kuat tu, ingat-ingatlah benda ni. Kan, ambil gambar ni letak dekat
Telefon. Okey? Hantar dekat bos. Okey? Kan? Nampak? Betapa kuat lembu ni bekerja. Saya bukan cakap you all lembu tahu. Kena faham. Kan kecil hati habis keluar semua orang. Okey. Betapa kuat lembu ni bekerja, ladang tetap bukan lembu punya. Kan? Lembu tu cerita lembu. Nak cerita orang tu, agak-agak ladang ni orang tu punya ke siapa punya? Nampak Oh, yang orang tu kira anda punya bos lah tu. Kalau kita fikirkan. Kan? So, itulah cerita dia. Okey. Nombor 3, bisnes ni adalah bisnes yang sangat adil. Kan? Sangat adil. Yang ini kalau kita bekerja, kan? Kalau kita jadi CEO, biasalah bekerja mula eksekutif, kan? Lepas tu naiklah manager, adalah 3-4 orang dapat. Lepas tu naik pengurus besar 2 orang, kan? Naik CEO seorang. Biasanya CEO ambil orang luar, kan? So paling tinggi kita boleh pencen manager lah. So bagi yang seronok sangat jadi eksekutif tu, ingat-ingatlah paling tinggi pun pengurus. Okey? Jarang jadi pengurus besar. Kan? Saya kalau saya tengok orang tu, saya kenal lah tu orang tu. Beritahu jangan jadi pengurus besar. Nampak So jadi CEO memanglah orang lain. Nampak So inilah gambaran. Kita kata, saya tak nak lah MLM ni piramid. Kita kerja lagi piramid. Nampak Faham tak? Bapak sekali piramid ni lagi. Okey? Alright. So kita boleh cakap, boleh tak kita cakap tak adil? Cuba cakap tak adil. Kita kerja tu tak adil. Kuat sikit? Tak adil rupanya. Kan? Bukan saya cakap, anda yang cakap. Okey? Ni kita tengok MW macam ni. Kan? Yang atas tu pangkat dia Sapphire. Sapphire ni bila ada 2 leg lah. 2. Ada mat dan abu. Sapphire lah. Kan? Kemudian abu tu pangkat dia Emerald sebab dia ada 3 leg, ada City, ada Dol, ada Din. Kan? Yang Din tu dia kerja jadi Diamond. Kan? Diamond kena ada apa? Ada 4 leg. Ada kat bawah dia tu lah. Ada ada 6, ada 4 pula. Nampak Nampak Tapi dalam bisnes MBA, kita tengok dalam bisnes MBA, dalam bisnes MBA, ni dia. Pendapatan Ali ni sebulan lebih kurang 12,000, 15,000 je. Sikit ke banyak? Banyak. 12,000 sikit dia tu. Dahsyat lah. Pendapatan Abu 20,000. Siapa yang banyak? Nampak Pendapatan Din 30,000 ke atas. Okey tak? Yang ni yang kita nak kena nampak. Kan? Tak ada benda ni dalam kerja kita. Nampak So ini boleh berlaku. Itu yang saya tunjuk tadi. Okey? So bisnes ni adalah bisnes yang adil. 6 minit lagi. Okey. Lagi satu apa? Nombor 4, bisnes ni bisnes tanpa had. Macam mana tanpa had tu? Ni kenal tak apa benda ni? Hilton kan? Hilton ni satu hotel yang besar. Besar hotel ni. Tapi dia ada had. Apa had dia? Had dia berdasarkan jumlah bilik. Kan? Kalau dia ada 500 bilik macam hotel ni, dia boleh sewa 500 je lah. Takkan nak sewa 1,000. Kan? Betul tak? Dia ada 500 bilik, boleh sewa 500 je. Maksud dia ada had bisnes ni. Kan? Walaupun bisnes dia besar, tapi ada had, ada cap dia. Okey? Apa lagi? Dia berdasarkan jumlah hari. Kan? Ada 365 hari satu tahun, takkan dia nak jual 400 hari. Nampak? Ada had dia. Nampak tak? Ada banyak had lagi. Ada pekerja punya had, ada macam-macam had ada. So inilah bisnes-bisnes yang terhad. Okey? So kalau kita tengok apa lagi? Ni. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, ini adalah syarikat paling besar. Tapi dia pun ada had. Nampak tak? Ada had dia. Apa had dia? Kan? Kalau kat kampung kita tu ada 10 biji kereta, nak buka Petronas ke? Nampak tak? Dia ada had dia, ada limit dia. Nampak tempat-tempat tertentu saja boleh letak Petronas. Faham Ada had. Apa lagi had dia? Ada had kawasan. Bangi ni dia kata boleh 2 je Petronas.
Kan? Dia tak boleh buat 30 Petronas. Nampak? Faham tak? So, semua benda ada had. Bisnes ni, bisnes Amway adalah bisnes yang tanpa had. Kenapa tanpa had? Dalam ni semua masuk lagi. So customer saya tanpa had ni. Kan? Kan? Nampak? Tu belum keluar lagi. Kan? Okey, tanpa had. Okey, bila saya buat bisnes ni, yang inilah berlakunya. Sebab bisnes ni tanpa had. Saya mula bisnes ni tahun 2011 pertengahan 2012. Dia dah naik lah. Itu sales saya, jualan dia, turnover. Okay, dia naik. Kan naik. Sampailah 2012. 2021. Nampak? Dia naik. 2015 saya jadi diamond. Nampak? So dia naik. Okay. Yang paling best sekali baru saya tersedar ialah pada Mac kan, 18 Mac 2020 berlakunya COVID. Saya ingat bisnes, kalau kita salah pilih bisnes apa jadi? Nampak? So habis kan? Kecuali bisnes Amway. Nampak? Bertambah naik lagi. Bertambah naik lagi. Sebab apa? Sebab itulah tadi Amway dah take over dah semua yang atas tadi, termasuklah sistem dan sebagainya. Kita berpartner dengan Amway. Kalau kita punya bisnes ni, sistem masa tu lah baru nak start nak buat, baru dah start nak belajar. Kan nampak habis bisnes tu. Kan? Okay? So ini adalah bisnes tanpa had. So dia akan terus naik. Okay? Okay, lagi satu 5.5, bisnes pasif dan jadi warisan. Memang kita mulakan dengan aktif kat sini. Aktif membina. Anda semua kena aktif membina. Jangan beri alasan. Bina dengan aktif. Demo satu hari sekali. Bila aku nak jadi diamond ni tak banyak duit. Kan? Betul tak? Kita kena buat demo seterusnya. Rujuk upline, buat apa aktiviti nak kena buat untuk banner bisnes Amway. Inilah masa membina. Nampak Bila kita dah banner bisnes kita, dia akan jadi pasif. Dia naik sendiri. Naik dia sendiri. Macam tadilah. Walaupun COVID, kerja saya beri makan ikan, tebas semak keliling rumah. Nampak Tapi sale dia naik million. Nampak Sebab apa? Kita dah banner. Kan? Lepas kita banner, kita dapat pasif. Lepas pasif, bila semua orang akan mati. So bisnes Amway ni jadi warisan. Jadi apa? Warisan. Sangat penting warisan tu. Kalau tidak, kita tak ada wariskan apa-apa. Kan? Bapak kita tak wariskan tanah 100 hektar, kita marah. Kan? Sikit je bapak aku bagi bagi bersekar, bagi 10 orang kan. Apalah bapak aku tak ada 100 hektar. Kan? Tak apa. Kan kita wariskan pula. Boleh tak? Ni kelebihan dia. Alright. Kenapa kita dapat semua ni? Sebab anda berpartner dengan Amway. Faham tak? Amway 64%, anda 36%. Anda dapat bonus, dapat dividen setiap bulan dan setiap tahun berdasarkan benda ni lah. Network yang anda banner. So nak banner tu kena belajar lah. Okay? Yang paling best sekali macam ni lah. Boleh bantu orang. Bantu orang ni bagus tak bagus? Bagus. Tak kisah pun kita bantu siapa. Membantu memanglah bagus. Okay? Bantu orang. Ramai orang nak dibantu, tapi kita tak tahu nak bantu macam mana. Betul tak? Masa saya kerja Petronas dulu, ramai ni hantar. Minta jawatan, minta bekerja dengan Petronas. Hantar sekali iklan jawatan, 1 lori resume sampai. 1 lori. Kan? Ambil 3 orang je, 1 lori. Yang baki lori tu apa? Kertas-kertas tu buat apa? Tak buang. Kerani-kerani pergi jual dekat paper lama. Nampak? Dapat duit. So ni. So kita boleh bantu orang. Ramai orang perlukan bantuan, kita boleh bantu dengan peluang bisnes Amway. Nampak Boleh bantu orang. Boleh bantu orang yang mahu dibantu. Kan? Kita hulu tangan, dia pun hulu tangan. Kan? Bukan kita hulu tangan, dia pandang masa saja. So tak bolehlah bantu. Carilah orang yang nak dibantu. Betul tak? Okay, so ini bantu orang yang mahu dibantu. Alright. Okay, baru masuk pendapatan. Okay, pendapatan bisnes Amway. Laju sikit Bila kita conventional business, bila kita jual ataupun servis satu barang, kita dapat satu untung runcit. Bila bisnes Amway, kita buat satu jualan, kan, satu servis, kita dapat 14 jenis pendapatan. Okay, yang ni asas dia. Alright.
Setiap barang kita, ni 14 ni, setiap barang kita apa, jenis-jenis pendapatan memang banyak. Belajar, ada kelas dia, pastikan anda hadir kelas-kelas ni. Dia ada ni lah, tiap barang MW ada CP, ada AP, BV, BV dan sebagainya ni. Belajar. Sinilah jadinya yang 14 jenis pendapatan tu. Okey? Sinilah yang jadinya terbitnya 14 jenis pendapatan yang anda akan dapat bulan-bulan tu. Kan? 36% berdasarkan 14 jenis pendapatan ni. Okey? Apa lagi? Okey, dikit gambaran. Ni dia. So pendapatan-pendapatan tu dalam bentuk ni lah. Kan? Okey, yang 36% tu dalam bentuk ni lah. Okey? Okey. So maksud dia apa? Anda buat MW ni, tengok fungsi MW. Joint venture dengan MW ni, anda fungsi MW ialah apa? Kilang dia sediakan, sistem dia sediakan, kedai, staff, stok, hantar, dan yang paling penting jaminan. Nampak Tugas anda promo, educate. Bang, gosok gigi, macam ni cara gosok gigi. Itu je. Susah kan? Kan? Apa masalah dia? Kan? Senang je sebenarnya. Okey? Ni gambaran pendapatan. Bila anda jadi ahli retail margin. Okey? Bila anda start membina bisnes ni, anda akan dapat ni lah persen-persen ni. Yang ni kena belajar, masuk kelas sikit, ya. Kan hingga sampai 21%. Bila anda platinum, itulah income platinum, founders platinum 150,000 setahun. Bila emerald, tu 300,000 setahun. Bila anda capai diamond, income anda lebih 500,000 setahun, ya. Kan? So jangan lambat-lambat. Kan? Saya nak semua orang ni capai diamond kalau boleh tahun depan. Betul tak? Betul tak? Boleh ke? Capailah, kenapa? Semua boleh. Anda yang tentukan, bukan saya. Ya, anda yang usaha, anda dapat. Ya, tak ada muda, tak ada tua, semua boleh capai. Alright? Okey. Contoh, kena bagi testimoni. Bila aja awak gosok gigi, kena tunjuk, tengok gigi saya. Kan? Macam itulah, kan? Tengok, ini contoh diamond punya income tahunan. Diamond ni yang lama-lama lah. Yang baru 500 lah kan. Ini yang lama. Tengok. Kan? Tu yang campoyok tadi tu, mendiang tadi, macam ni lah income dia. Sikit ke banyak ni? Mendiang punya income sikit ke banyak? Kita yang mana? Tak ada kat situ kan? Nampak alright? Sinilah kalau kita pecah-pecahkan nanti kena belajar dalam kelas. Alright. Cara nak mula bisnes senang je. Bagi yang belum berdaftar, daftar ahli RM60. Kan, RM60 saja, ya. Tak suka nanti boleh minta balik dengan MB, dia pulangkan balik. Habis cerita. Tak ada rugi apa. Zero risk, risiko kosong bisnes MB ni. Okey? Nombor 2 apa? Buat pilihan. Anda nak jadi ahli pakai barang, tak apalah, aku pakai barang aja. Itu maksud dia apa? Tak cukup lagi tu lah. Kan dia punya ada benda kuman-kuman bersarang. Kan? Dan aku nak buat. Bila nak buat, jadi nak buat bisnes, dan kita kena hadir kursus. Kursus, kan? Bila nak jadi profesor kena ada PhD, kan? Kalau SPM tak boleh jadi profesor. Kan? Betul tak? Sama juga bisnes MW ni. Kalau you nak duit banyak, kena kena belajar. Belajar pada orang yang pandai mengajar. Okey. Dah habis. Sebab tu dah habis. Okey. So untuk buat bisnes ni, untuk berjaya, kita kena ada impian besar. Impian besar. Kalau kata tak apalah, tak ada. Kita kena ada impian besar. Bagi yang rumah kecil, kena fikir macam mana aku nak besarkan rumah. Kalau bagi yang badan kecil, kena kecilkan, jangan besarkan. Okey? Kan? Bagi kereta kecil nak besarkan, tukar, tapak, sebagainya kan? Kena ada impian besar. Bagi yang baru biasa melancong dalam negeri, macam mana aku nak melancong luar negeri? Macam itulah. Kan, bagi yang umrah pun belum buat, macam mana nak pergi umrah? Haji pun belum buat, macam mana aku nak pergi haji tiap-tiap tahun? Boleh tak pergi haji tiap-tiap tahun? Kenapa susah nak pergi haji? Ada duit. Tak ada duit sebenarnya. Kita nak tumpang kota tabung haji kan, itu yang susah tu. Tapi kalau kita ada duit, lempup 80,000 memang pergi punya. Kan? Haji sekarang 80,000 ya. Nampak So kalau kita dapat founder platinum, dah boleh pergi haji. Amirul, ada satu, tengok video macam mana nak buat keputusan. Assalamualaikum. Muda dah buat keputusan.
keputusan untuk buat bisnes, kita kena tahu bisnes apa kita nak buat. Okay. So ada dua contoh saya nak bagi kat sini. Satu bisnes ialah kita buat, kita dapat duit. Kita buat, kita dapat untung. Kita buat, kita dapat duit. Kita buat, dapat duit. Kita berhenti buat, untung pun berhenti, income pun berhenti. Nampak So contohlah, maksud dia yang pertama tadi, masa kita aktif membuat bisnes tadi, kita dapatlah untung, dapatlah duit. Tapi sebenarnya apabila kita dah berhenti, masa bila kita berhenti buat bisnes tu? Masa kita sakit, masa kita dah tua, ataupun kita dah bosan, kan? Ataupun dah tak ada kedai, ataupun dah tak ada pekerja, kan? So kita pun dah tak dapat duit. Nampak Itu yang satu. Maksud dia apa? Maksud dia lepas kita berhenti tu, kita akan bergantung lah pada duit simpan. Kalau untung masa kita bisnes tu, kalau kita tak untung, pening lah, kan? Itulah yang berlakunya kerugian, bankruptcy dan sebagainya. Okay? Cara yang kedua ialah kita cari bisnes yang saya bagi contoh lah, macam kita ambil contoh atuk-atuk kita lah. Apa dia buat? Dia tanam durian lah, Musang King contohnya. Dia tanam, orang kata alah bila nak dapat tu apa semua kan. Dia pun tanam kan, banyaklah dia tanam. So dia fikir apa? Dia fikir satu hari nanti dia akan dapat durian, dia lepas tu dapat jual, dapat duit lah. Dan dia juga ada fikir, maksud dia bila dia berhenti tanam durian, dia berhenti tak buat apa-apa pun, masa dia tak sihat, durian masih mengeluarkan buah. Nampak durian masih mengeluarkan buah, yang mana apa? Dia boleh pajakkan, orang bagi duit je lah, kan? Lagi satu ialah apa? Masa dia dah tak ada pun, bila dia dah tak ada, contohnya apa? Dia dah meninggal lah contohnya. Nampak durian masih mengeluarkan buah, faham tak? So siapa yang dapat buah durian tu? Anak dia. Lepas anak dia mati, cucu dia. Nampak maksud dia cucu anak tadi dia perlu tanam durian semula tak? Tak perlu. Nampak tak? So maksud dia apa? Bisnes yang nombor dua ialah bisnes yang berpanjangan. Nampak berpanjangan. Apa maksud berpanjangan? You buat sementara, you susah aktif sementara, tanam durian, bajakan durian, jaga durian tadi membesar, berbuah dan sebagainya. So bila sampai satu hari nanti bila you dah berhenti, durian tadi masih mengeluarkan buah. So inilah nama dia bisnes yang bagus. So maksud dia bisnes anda mesti model yang nombor dua, bukan model yang nombor satu. Faham So dia akan berkekalan. Usaha anda sekali tapi income dia berkekalan. So ini topik nombor dua. Share, like. Okey tak? Jangan lupa follow tau. Ada 50 topik percuma. Kalau orang biasa nak ngajar bisnes apa? Aku datang kelas aku bayar 2,000, betul tak? Kalau orang tu dah start collect duit tu, maksud dia bukan buat bisnes. Bisnes dia collect duit, ajar ilmu. Yang ni ilmu percuma. Jangan lupa Okey. So kita kena buat keputusan. Mesti buat keputusan. Kalau kita tak buat keputusan, kita tak akan bergerak. Sebab belum putus. Kan? Kalau kita dah buat keputusan nak kahwin, apa jadi? Cari duit lah, biasalah kan. 4,000 lah, 10,000 lah. Kan tak tahu beribu kan? Kan banyak ribu kan. Kan cari duit. Apa? Seterusnya apa? Bila kita dah buat keputusan, kita akan bertindak. Kerja kuat lah orang kata. Kan? Dan seterusnya apa? Kita kena ikut proses. Kita ada sistem, ikut sistem. Jangan ikut cara kita. Cara kita memang tak berjaya. Kalau cara kita tu betul, kita dah kaya-kaya. Kan, betul tak? Ikut proses sistem. Dan kena belajar, kena ada mentor. Dalam bisnes ni kena ada mentor. Kalau kita belajar ikut buku, siapa guru dia? Kan? Sama. Bisnes pun sama. Kan? Kena ada mentor. Okay? So untuk berjaya, mudah saja belajar dari orang yang dah sampai di puncak. Okay? So saya sampai dekat situ je. Okay tak MW? Okay tak MW? Mana MW kat tangan? Siapa nak jadi diamond angkat